Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak tengok soalan SPM 2017. Soalan berkaitan dengan termokimia iaitu again haba peneutralan. Okey. Antara dua asid berbeza dengan larutan natrium hidroksida. Ini sangat similar dengan SPM 2013. Okey. So kita ada kita bacalah ni HX tambah NaOH. Nilai habanya adalah 57.3 kJ per mol. Kalau ini asid etanoik dengan NaOH, nilai haba dia 55 kJ per mol. Tindak balas ini adalah exothermic. Mana saya tahu exothermic? Sebab ada negative sign. Again, saya akan ulang. Negative sign menunjukkan tindak balas itu adalah exothermic, bukan nilai haba itu negatif. Okay, tak mungkin nilai haba ada satu negatif. Macam orang, possible tak orang bilangannya negatif? Tak mungkin kan? So sama konsep dia. So negatif itu hanya menunjukkan ini adalah tindak balas exothermic. Okey, soalan pertama ni pun sama exactly macam SPM 2013. Apa maksud haba peneutralan? Okey, so haba peneutralan adalah perubahan haba atau haba yang dibebaskan. Okey, kenapa saya tulis haba yang dibebaskan? Sebab dia tindak balas exothermic. Okey, haba yang dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk daripada, jangan tulis short form tindak balas antara asid dan alkali. Okey, lepas tu yang kita kena realize daripada nilai-nilai haba ini adalah haba peneutralan untuk HX dengan NaOH adalah lebih tinggi berbanding asid etanoik dengan NaOH. Bermaksud HX adalah asid kuat dan kita kena pilih asid kuat yang monoprotik. Kenapa monoprotik? Sebab dia HX. Kalau diprotik, dia mesti akan tulis H2X. Jadi hati-hatilah Okey, so kat sini kita boleh sama ada tulis asid hidroklorik. Okey, nak eja pun boleh. Kalau tak suka asid hidroklorik, nak gantikan dengan asid nitrik pun boleh, asalkan dia adalah asid monoprotik yang kuat. Asid nitrik. Okey. Alamak, tulisan saya ni jangan tulis macam saya Tulis bagi orang faham. Okey. Soalan ni again. Terangkan mengapa terdapat perbezaan nilai haba peneutralan. Ini soalan ni dah 3 kali appear dah. Ini adalah tahun yang ketiga dia appear. Okey, yang pertama, apa kita nak tulis? Yang pertama kita kena tulislah dulu. Kita kena kata haba peneutralan antara CH3COOH dan NaOH lebih rendah berbanding HX dan NaOH. Okey? Itu kita kena tulis itu dulu supaya orang tahu, pemeriksa faham yang kita faham bahawa nilai itu dia yang lebih rendah CH3 tu. Okey. Kenapa? Sebab CH3COOH asid etanoik ialah asid lemah. Asid lemah. Dan HX ialah asid kuat. Saya rasa inilah kali ketiga saya explain. Saya rasa kalau you follow saya punya video ni, mesti you dah tahu dah apa saya nak cakap. Okey, konsep dia macam ni. Asid etanoik adalah asid lemah. Bila dia asid lemah, asid etanoik ni mengayon separa sahaja dalam air. Mengayon separa maksudnya macam mana? Mengayon separa maksudnya kalau kita ada 100 molekul asid etanoik ni, bukan semua jadi ion. Yang jadi ion yang kita pentingkan adalah ion hidrogen ni kan. Contohnya hanya 30% 30
ion hidrogen sahaja yang terbentuk. Baki 70 tu sebenarnya masih kekal sebagai molekul asid etanoik. And kena tahu bahawa selagi dia dalam bentuk molekul, tak ada tindak balas, tak boleh berlaku tindak balas. Yang NaOH ni pula, dia adalah alkali kuat. So, bila alkali kuat, dia akan mengion sepenuhnya dalam air. Okay, so bermaksud kalau kita ada 100 molekul natrium hidroksida, 100 lah juga ion hidroksida yang akan terbentuk. Tetapi since hanya ada 30 sahaja ion hidrogen, so yang boleh bertindak balas dengan ion hidroksida ni 30 jugalah, ya kan? Okey, so macam mana? So yang itu dah bertindak balas, yang 30 ni dah bertindak balas, obviously berlaku peneutralan. Bila berlaku peneutralan akan terbebas haba. So haba yang dibebaskan daripada tindak balas peneutralan itu akan digunakan untuk mengionkan molekul asid etanoik yang belum mengion lagi. Barulah tindak balas itu semakin banyak yang berlaku, peneutralan yang semakin berlaku. Jadi dia dah guna haba yang dibebaskan ni untuk serap semula untuk mengionkan molekul asid etanoik yang belum mengion. So itu sebabnya delta H untuk asid etanoik dengan NaOH adalah lebih rendah. Okay. So, kita akan tulis kat situ. Saya tak tulis yang sini. Sambungan ayat saya ni sepatutnya asid etanoik mengion separa dalam air. HX mengion sepenuhnya dalam air. Okey, ayat point nombor 3 tu saya akan letak kat sini sebab dah tak muat dah. Point nombor 3. Haba yang dibebaskan semasa peneutralan CH3, COOH dan NaOH diserap atau digunakan untuk mengionkan molekul CH3COOH. Alamak, saya padam arrow ni. CH3COOH yang belum mengion. Itu point nombor 3 dia. Alright. Okay, so itu menjawab 3 points kat situ. Okay, boleh kot? Okay, so kalau tak dapat ni, dengarlah ulang-ulang kali ataupun you pergi tengok video untuk soalan SPM 2013 tu, sama juga cara saya terangkan. Ayat pun lebih kurang. Okay, so because kalau you really faham, you can tulis ayat tu sendiri. Okay, sekarang kita nak akan jawab soalan 6B. Okay, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba pembakaran etanol. Dia nak tentukan haba pembakaran etanol. Okay, so kita pun tulislah formula molekul etanol, C2H5OH. Okay, dah diberi pada kita jisim etanol ini. Kalau tak nampak, you keluarkan information tu. Jisim C2H5OH ialah 0.575 gram. Lepas tu dia dah bagi isi padu air ni 100 cm3. Which means nanti jisim air adalah 100, Allahu Akbar. Which means jisim air itu akan jadi 100 gram. Okay, theta pula adalah suhu berubah daripada 28 darjah Celsius kepada 62 darjah Celsius. So, theta adalah 62 tolak 28 darjah Celsius. Okay, dapat berapa tu? Kena kira lah kan? darjah Celsius. Okay. So, ini semua information yang ada dalam soalan. So, soalan yang pertama, hitung haba yang dibebaskan dari pembakaran etanol. Haba yang dibebaskan daripada pembakaran etanol ni sebenarnya dia nak tanya tentang
H sama dengan MC theta. Atau mungkin ada yang guna Q sama dengan MC theta. Physics use Q sama dengan MC theta. Tak kisahlah apa pun unknown yang you guna kat depan tu. Asalkan you know what it is lah. M adalah jisim air. Jisim air. So since isi padu air adalah 100 cm3, maka jisimnya adalah 100 gram. Okay, boleh convert daripada cm3 kepada gram menggunakan formula ketumpatan. Boleh tengok dalam video SPM 2016 saya ada terangkan. Atau SPM 2015, saya pun tak ingat. Tapi memang saya ada terangkan. Okay, darab 4.2 Joule per gram per degree Celsius. Mana datang? Ni ha. Darab theta tu tadi kita dah kira iaitu 34 ni kan. 34 darjah Celsius. Kita cancel off unit yang boleh cancel. So you akan ada jawapan dalam unit joules. Okay, mesti ada unit lah. Adakah perlu tulis unit dalam setiap step penghitungan? No. Jawapan yang akhir tu mesti ada unit lah. Tapi setiap step tu tak. Saya tulis sebab saya nak cancel off unit. So I know finally mesti unit dia joules. Okay, dapat apa ni? So tekan lagi sekali calculator. 14,280 joules. Hati-hati ya, bila kita dalam exam, kadang-kadang mata kita pun tak berapa nak betul. So tengok betul-betul calculator. Okay. Lepas tu dia nak suruh hitung bilangan mol etanol. So nak hitung bilangan mol etanol ni kita akan guna formula. Okay, macam mana nak kira formula dia? Macam mana nak hitung bilangan mol? Jisim etanol. Okay, bahagi jisim molar etanol. Sebab tu penting you tahu formula dia. Formula kimia bagi etanol. Okay, so jisim dia tadi is this one. Allah, sama pula color dia. Is this one. Okay, 0.575 gram bahagi dengan, okay, jisim molar dia macam mana? Dia tak payah hitung pun. Dia dah bagi dah 46 gram per mol. Punyalah baik. Okay, cancel off grams. You akan dapat, tekan calculator again. Okay, you akan dapat 0.0125 mol. Okay, so now macam mana nak kira delta H? Okay, yang you mesti understand is this 0.0125 mol membebaskan sebanyak ni punya haba. Okay, tapi haba pembakaran is always untuk 1 mol. Sebab itu kita punya definisi ni, Allah, tak ada kat sini. Definisi mana-mana haba pun adalah untuk 1 mol. So, kita akan tulis secara nisbah lah. Kalau 0.0125 mol membebaskan 14,280 joule haba, 1 mol akan bebaskan berapa? So basically 1 darab 14280 bahagi 0.0125. So it's actually 14,280 bahagi 0.0125. Betul ke saya cakap? Ya. So you akan dapat nilai dia banyak So hati-hati. 1142,400 joule per mol. Per mol. Kenapa per mol? Sebab ini untuk 1 mol. Tapi kita tak boleh tinggal jawapan macam ni. Remember, delta H will always ada simbol, iaitu dalam kes ini negatif. Kenapa negatif? Sebab suhu itu meningkat. Suhu itu meningkat. Bila suhu meningkat, maksudnya tindak balas ini adalah exothermic yang membebaskan haba. Jadi bila exothermic, kena letak negative sign. And jadikan habit untuk tukarkan haba pembakaran itu kepada unit kilojoule per mol. So kalau kilojoule, dia akan gerak titik kan? So dia akan jadi 1142.4 kilojoule per mol. Dan mesti ada negative sign. So dapat dalam markah kat situ. Okay, itu penghitungan dia. Next. Lukis susunan radas untuk menjalankan eksperimen bagi menyiasat haba pembakaran etanol. Okey. So saya dah crop gambar daripada buku teks. Okey.
Okay, so markah pertama is always rajah berfungsi. Okay, apa maksud rajah berfungsi? Ada beberapa kriteria untuk menunjukkan rajah itu berfungsi. Yang pertama, termometer tidak boleh menyentuh dasar bekas kuprum. Tak boleh. Okay. Yang kedua, ni pun salah tahu buku teks ni sebenarnya. Nyalaan ini mesti lukis ngam-ngam kena pada, mesti sentuh bekas kuprum. Okey, nyalaan sumbu sentuh. Alamak, saya tertulis yang tadi kan. Yang tadi yang first tu pasal termometer, yang kedua nyalaan. Tak payah tulis lah. Yang ketiga ni, segitiga tanah liat ni. Kita tak boleh guna XX. Bila kita draw tu kan biasa kita guna kasar dawai, kita akan draw XXX kan. Tapi kita tak boleh guna kasar dawai sebab kasar dawai adalah satu logam. So logam ni nanti akan menyerap haba. So dia akan mengganggu lah sebab kita nak hitung haba pembakaran. So kalau dia menyerap haba, tak acil lah kan. So kita kena guna segitiga tanah liat sebab dia dibuat daripada tanah liat, which is not a logam. Okey, lepas tu apa lagi? Air ini mesti di-dashkan. Maksudnya dalam any larutan that you use, mesti ada dash, termasuklah alkohol ini. Lagi apa? Itu je lah. Okay, itu 4 perkara. Is it 4 perkara? Ya, 4 perkara untuk rajah berfungsi. Nanti kita semak. Okay, yang seterusnya adalah label. Saya terus semak lah Mana dia? Betul, ada 4 perkara. Label, mesti ada label termometer, bekas kuprum, per liter, alkohol ataupun etanol, air. Okay, so itu adalah 5 perkara. Ini. Okay, yang markah ketiga adalah kena lukis penghadang angin. Tak perlu label tapi kena lukis. You tak label ini pun tak apa, tak perlu. So hanya lukis saja, letak je 2 tiang kat tepi kiri dan kanan. So you akan dapatlah 3 markah untuk lukis rajah ini. Okey, sekian, terima kasih.